Satu. And partners capital account. Okay, calculate to the nearest ringgit. Means that takkan ada point. Okay, takkan ada decimal places. Okay, and then C, prepare bank account. Okay, ini number 1. Number 2, dia kata Nazlia took over the office building. Okay, so office building ni akan effect capital account untuk Nazlia. Okay, sebab Nazlia yang beli office building. Okay, number 3, partnership own 2 cars. Okay, dia ada 2 kereta. 1 car was taken over by Nazlia. Okay, so satu lagi akan effect capital account Nazlia sebab dia ambil motor vehicle. Okay, car ni yang company. And then the other one was sold at 7,500. So yang sold ni means that dia jual kepada orang luar lah. So akan effect bank. Okay. And then number 4, Marina to over the inventory in hand at discount of 10%. Okay, so inventory akan effect capital account Marina. Okay, akan effect capital account Marina. Apa yang berlaku kat sini kita akan record dalam realization kan. Realization memang kita record sebab kita nak tahu berapa profit and loss during that dissolution. Okay. And then number 5, all debtors settle their debts except for 1,000 which the partners considered as bad debt. Okay, yang ni pun akan effect you punya bank. Okay, bank dengan 1,000 partner. Okay, dengan debtor. Okay, debtor dekat you punya realization. Okay, sebab dia asset kan. Okay, semua asset kita akan record dalam realization account. Okay, number 6, they paid 250 in legal fees arising from the dissolution. So this is the dissolution expenses. Okay, dissolution expenses kita akan record dalam realization account dan juga akan effect bank account. Okay. Okay, number 7, creditor agreed to accept 3,800 as full payment for the amount due to them and the loan from Nazlia was fully settled. Okay, so kita bayar, okay, this partnership dia bayar kepada creditor 3,800. Means that ada discount. Sebab kalau you tengok kat sini account payable 4,000. Okay, partnership bayar 3,800. So ada discount 200. So discount tu kita akan record dalam realization account. Okay, yang creditor bayar ni akan effect dekat mana? Akan effect dekat bank account. Okay. Lepas tu loan from Nazlia was fully settled. Okay. So loan. Partnership dia ada pinjam dekat dengan Nazlia 10,000. Okay. So yang ni pun dia kata dia dah bayar 10,000 ni. So akan effect bank account. Okay. Okay. Number 8. All receipts. Assalamualaikum, madam. Ya. Saya Samira. Saya datang Nanti you check dekat tu ya. Tulis dekat chatting tu. Okay, madam. Terima kasih. Okay. Number 8, all receipts and payments were made through the bank account and all the partners settle their account except for Alia. Okay, maknanya bayaran-bayaran kepada outsiders tu, okay, akan melibatkan bank account. Sebab tu kita kata bila partnership bayar kepada creditors, okay, ataupun ada lagi kat sini tak ada creditor je kan, satu kan, account payable satu je. So yang tu melibatkan bank dia kata. Okay. And Alia declare insolvent. Okay, maknanya Alia ni bankrupt. Okay, she only managed to pay 500 je. Okay, nanti bila kita dah prepare capital account, kan kita nak total up debit dengan kredit kan. Okay, so yang Alia tu dia tak mampu nak jelaskan. Okay, dia hanya mampu jelaskan 500 je. And the deficiency in her capital account was borne by the other solvent partners according to Garner versus Murray rule. Maknanya amount yang tak cukup, okay, nanti bila kita prepare capital account tu, amount yang tak cukup tu akan ditanggung oleh Nazlia dengan Marina. Okay, sama yang macam comprehensive illustration tu lah. Okay, so sekarang ni kita faham
Faham ya soalan dia ni? Okay, kita nak prepare realization account. Okay. Okay, realization account. Okay. Sebelah debit kita nak letak apa? Dalam realization account, kita nak letak apa sebelah debit? Dekat aset. Okey, kita letak aset kan. Okey, semua nilai aset yang ada dalam statement of financial position ni kita akan masukkan dalam realization account sebelah debit. Okey, so you ada kat sini freehold land. Okey, freehold land 50,000. Okey, lepas tu you ada office building 13,000. Okey, kita sebab partnership ni dah nak tutup kan, jadi kita kena tutup semua account asset. Okay, that's why kita masukkan balik account asset dalam realization account. Okay, sebab kita nak kira profit and loss during dissolution ni. Okay, so motor vehicle 22,500. Okay, kita ambil nilai net book value. Okay, lagi inventory dengan accounts payable. Okay, inventory 1,500. Okay, lepas tu kita ada accounts receivable 6,000. Okay, tak ada dah kan? Okay, semua dah masuk. Okay, kalau ada bank dekat current asset, bank kita tak ambil masuk dalam realization account. Sebab apa? Sebab kita nak kena prepare bank account. Okay, bank kita tak ambil kira. Okay, so dalam question ni bank dekat current liability sebab dia overdraft. Okay, tak apalah. So, apa lagi yang kita nak kena masuk? Okay. Dah habis dah kita ambil nilai aset kat sebelah debit ni. Okay, kita nak masukkan yang sebelah kredit pula. Yang sebelah kredit adalah transaksi yang berlaku during dissolution. Okay, yang dekat information ni lah. Okay, yang mana berkaitan dengan realization account kita akan masuk dalam account ni. Okay. So, satu dia kata yang tadi land. Land jual 80,000. Okay, so tak ada partners yang beli kan? Instead, dia jual kepada orang luar. So, account bank. Tak tulisan. Sorry lah, tulisan buruk sikit. Okay, bank 80,000. Land. Okay. Okay, lagi. Number 2. Nazilia. Okay, dia beli building 9,000. Okay, so capital akan effect account capital Nazilia. Okay, capital Nazilia office building. Okay, office building saya tulis short form je lah. Okay, 9,000. Boleh Okay, 1, 2. Okay, yang ketiga partnership own tukar. Okay, yang tadi motor vehicle lah ni. Okay, motor vehicle. Okay, yang ni motor vehicle. Satu Nazilia beli. Okay, so Nazilia beli akan effect account capital juga. Okay, capital Nazilia. Motor. Okay, motor vehicle 12,500. Okay, lepas tu satu lagi dia kata jual. Okay, jual dekat orang luar. Dia tak bagi tahu jual dekat orang luar, cuma dia bagi tahu jual. Bila dia tak mention transaksi tu yang partners yang take over, means that dia jual kepada outsiders lah. Okay. So bank akan effect bank. Motor vehicle. Berapa? Mana-mana? Ni 7,500. Okay. Lepas tu apa lagi? Number 3 settle. Number 4. Okay, number 4, Marina to over the inventory in hand at a discount of 10%. Okay, so akan effect capital account Marina. Okay, inventory.
Okay, inventory berapa? Discount at 10%. Berapa jadi? Inventory 1,500. Okay, cost dia 1,500. Tapi bila dia Marina took over ni, dia dapat discount 10%. So berapa je nilai inventory? Cuba kira. 1,350. Okey, 1,350. Okey, kita akan masukkan nilai after discount. Okey, settle. Number 4, number 5. Okay, all debtors settle their debt. Okay, except for 1,000 which the partners considered as bad debt. Okay, so kat sini akan effect bank lah kan. Okay, sebab debtor penghutang kan. Okay, penghutang dia bayar hutang dia sebab partnership ni dah nak bubar kan. Okay, so akan effect bank. Okay, debtor. Berapa debtors? Debtors, account receivable ni. Account receivable kita 6,000 kan? Okay, tapi dia kata kecuali 1,000. Okay, partners consider as bad debt. Okay, 1,000 maknanya tak ada dah hutang tu bayar. Dia tak boleh bayar 1,000. Jadi, kita punya bank kita terima just 5,000 je lah kan? Okay, 6,000 tolak 1,000. Okay. Okay, lagi ada lagi tak? Okay, yang ni. Legal fees. Okay, legal fees arising from the dissolution. Okay, akan effect bank. Okay, sebab partnership yang bayar cost tu. So, bank nanti duit keluar sebelah kredit lah kan. So, dari dalam realization kita akan masuk sebelah debit dissolution expenses 250. Okay. Faham tak ni? Okay, number 6. Okay, number 7. Creditor agreed to accept. Yang ni. Okay, yang ni dia akan effect bank kan. Tapi dia punya discount, amount of discount akan masuk dalam realization account. Okay, discount receive. Okay, discount receive. Okay, berapa? 200. Okay. Ada lagi tak? Okay, yang ni akan effect dalam kita punya capital account lah. Okay, tak berkait dengan realization account. Okay, cuba kira. Okay, cuba kira this partnership dia dapat profit or loss. Dapat apa? Kira tak? Dah. Okay, dapat profit ke dapat loss? Profit. Belah debit sikit. Okay. Debit tak cukup kan? Okay, total dia berapa? Total debit credit berapa? 116,150. 116 eh?
Ya ke? Betul Betul. Kenapa saya tak sama? Sekejap. Saya kira balik. Kan 115550. Betul tak? Kira balik. Betul memang betul. Satu, Saya salah kira. Betul Betul. 115550. Ah. Okay. So, 550. Okay, so profit dia berapa? So, profit on realization. Okay. So, yang akan dapat untuk Nazlia, Marina dengan Alia. Okay. So, yang ni kita akan kira based on sharing ratio yang ni. Okay. 2/5 lah kan. Total semua sekali 5. Okay. So, Nazlia dapat berapa? Berapa dapat profit untuk Nazlia? $8920. Okey. 8920. Marina pun 8920 jugalah kan sebab dia punya sharing ratio sama. Okey. And then Alia berapa dapat? 4460. So boleh faham realization account? Okay, ada siapa yang tak faham lagi macam mana nak prepare realization account? Okay. Kalau tak faham tanya Okay, sekarang ni kita nak prepare partners capital account dengan bank account. Okay, yang ni biasanya kita buat sekaligus. Okay, concurrent. Okay. Okay, kita buat. Okay, capital account, partners. Capital account. Okay, you ada Marina. Nazlia dulu. Okay, kita ada Nazlia, Marina dengan Alia. Okay, bersama Nazlia, Marina, Alia. Okay. Lepas tu kita nak kena prepare bank account. Okay, kena prepare bank account. Okay, saya prepare bank account kat sini. Okay. Okay, first thing kita ambil baki. Okay, step pertama kita ambil baki. Okay, baki bank overdraft. Bila overdraft maksudnya baki dia sebelah kredit. Okay, so bank baki dia balance brought down sebelah kredit 6,000. Boleh? Okay. Lepas tu partners capital account ambil baki yang ni, capital account. Okay, 30,000, 22,500, 8,000. Semua tak ada bracket kan? Tak ada bracket maksudnya dia punya baki adalah sebelah kredit. Okay. So, kita masuk balance brought down. 30,000.
22,500. 8,000. Okey. Lepas tu kita akan ambil juga current account sebab partnership ni dah nak tutup kan. Okey, so current account kita akan combine dalam capital account. Okey, current account pun sama. Bila tak ada bracket maksudnya sebelah kredit. Okey, Nazlia. Sekejap kita tulis current account. Nazlia 20,000. Marina 12,500. Okey, Alia dalam bracket. Dalam bracket maksudnya baki dia sebelah debit. Okey. Current account. Ya, 20,000. Okey, boleh. Okey, so yang ni kita dah record, yang ni kita dah record. Okey. Lepas tu kita nak, okey. Dalam realization account ni yang mana berkait dengan bank, kita akan masuk dekat bank account. Okey, yang mana berkait dengan capital, kita akan masuk dalam capital account. Okey, contoh yang ni land. Land kan? Land ni kita jual tadi kan? Okey, bank. 80,000. Dalam realization dia sebelah kredit. Maksudnya dalam bank account dia akan duduk sebelah debit. Okey, kita akan tulis realization. Okay, realization account. Okay, realization account. Okay, sorry, land. Okay. Saya ambil dulu yang bank, yang berkait dengan bank Okay. Bank yang ni, okay, motor vehicle. Realization account juga. Okay, motor vehicle 7,500. Boleh Nampak tak? Okay, satu saya masuk yang ni. Bank ni. Lepas tu bank yang ni. Okay. Lagi. Okay, berkait dengan bank kan? Okay. Debtors. 5,000. Okay. Lepas tu kita ada yang ni. Ini kan dissolution expenses. Okay, bank bayar kan? Okay, so duit dalam bank berkurang lah kan? Dalam realization account kita debit. Dalam bank account kita kredit. Okay, dia kena kontra. Debit, kredit kan? Dia tak boleh kalau you dalam realization account you debit, dalam bank account pun you debit juga. Salah. Okay, satu debit, satu kredit kan? Dia punya peraturan. Okay, double entry system. Okay, so kita masuk kat sini. Dissolution expenses. Okay, you tulis penuh lah. Saya tak muat ni nak tulis ni. Okay, 250. Okay, lepas tu dia kata, okay, tak ada dah kan yang berkait dengan bank kat situ. Okay. Okay, dia kata kat sini, creditor bayar kan? Okay, yang ni tak ada dalam realization sebab yang ni adalah liability. Tapi dia cakap creditor dia bayar, dia punya hutang. Okay, so bila creditor bayar maksudnya bank, kejap. Kita bayar pula salah. Kita bayar dekat creditor. Sorry. Okay, kalau debtor baru dia bayar kat kita kan. Okay. So creditor maknanya kita bayar 3,800. Okay. Bila kita bayar maksudnya bank berkurang. Okay, so kita tulis kat sini. Creditor. Kita bayar berapa? 3,800. Okay. Lagi kita bayar apa lagi kat sini? Kreditor kita bayar 3,800. Lepas tu loan. Loan from Nazlia was fully settled. Loan kat sini ni 10,000 ni. Dia kata dia bayar juga. Okay, partnership bayar. Okay, so loan. Kita tulis loan 10,000. Okay. Ada dah kan? Okay, yang nombor 8 ni nanti kita tengok Okay.
Sekarang ni kita nak buat capital account. Okey, capital account apa-apa yang berkait dengan realization yang berkait yang kita tulis capital tu. Okey, yang ni kita tak nampak. Yang ni kita masukkan dalam capital account. Okey, capital kan? Okey, tapi dalam capital account ikut partner mana? Okey, dekat kolom partner tersebut. So yang ni capital siapa nama ni? Tulisan Nazlia. Okey, Nazlia dia beli office building 9,000. Okey, so kita tulis dekat Nazlia. Okay, realization account. Realization building kan? Office building. Okey, berapa? 9,000. Okey, sebab apa kita tulis sebelah debit? Sebab kita tolak daripada account capital Nazlia tu. Bila dia ambil office building, so capital dia akan berkurang lah. That's why kita debit. Okay. Sebelah realization, credit. Dalam account capital, debit. Okay. Lepas tu dia ambil juga motor vehicle. Okay. So motor vehicle, 12,500. Okay. Lagi capital. Okay. Marina ambil inventory. Okay. Inventory 1350. Okay, realization, inventory. Marina. 1350. Okay, lepas tu tak ada dah. Okay, yang berkaitan capital tak ada dah. Okay. And then daripada realization, yang ni profit kan? Profit on realization. Dalam account realization sebelah debit. So kita masuk dalam capital account sebelah credit. Okay. Profit from realization. Okay. 8920 Nazlia. Marina. 4460 untuk Alia. Okay. Dah. Semua dah record kan? Okay. Kita tengok yang number 8. Okay. Information number 8. Okay. Information number 8, dia kata all receipt and payment were made through the bank account. Okay, kita dah record dah tadi kan? And all the partners settle their account except for Alia. Okay, who was declared insolvent. Okay, so Alia ni dia tak boleh nak settle dia punya account. She only managed to pay 500 and the deficiency in her capital account was borne by the other solvent partners. Okay, so maknanya dia kata kat sini Alia hanya mampu bayar 500. Okay, so bila Alia bayar 500, maksudnya bank bertambah lah kan? Okay, bank akan bertambah. Alia bayar 500. Okay, Alia bayar 500. Okay, lepas tu kita akan record kat sini. Bank bertambah untuk Alia 500. Okay, account bank bertambah. Capital account kita kredit lah sebab bertambah kan? Okay. Lepas tu dia kata yang mana tak cukup tu, yang Alia punya tak cukup ni, akan di-cover oleh Nazlia dengan Marina. Okay, sekarang ni saya nak you total up dulu. Cuba total up account ni dulu. Okay, settlekan untuk, kira untuk Alia je dulu sebab Alia yang insolvent kan. Okay, kira Alia dulu. Sebelah mana yang lagi banyak? Sebelah debit ke sebelah kredit? Debit lebih. Okay, debit lebih. Berapa yang total debit berapa? RM20,000. Okay. So RM20,000 kan? Okay. So berapa yang tak cukup? Yang tak cukup berapa? Sebab kita nak jadikan
tak ada baki kan, 7040. Okey, so 7040 maknanya Alia memang tak mampu dah nak bayar kepada partnership tersebut. Okey, so dia kata dia guna ni kan. Okey, other partners akan cover hutang Alia tu mengikut Garner versus Murray rule. Okey, bila Garner versus Murray rule maknanya kita based on capital account. Okey. So Nazlia dengan Marina lah yang nak kena bayar. Okey. So Nazlia capital dia 30,000. Okey, Marina capital dia ni. Marina capital dia 22,500. Okey, total ni berapa? Total capital Nazlia dengan Marina ni berapa? 52,500. Okey, so kita kena prorate lah. Okey. Okey, times dengan yang tak cukup tadi. Yang Alia tak cukup tadi. Cuba kira. Nazlia kena cover berapa? Untuk Alia punya. Nazlia 4023. Nazlia okey. 4023. Marina 3017. Okey. So sekarang ni jadi sebelah debit 20,000 cukup kan untuk Alia. Okey. Sebelah kredit pun total dia cukup 20,000. Okey, tak ada balance lah kan. Okey, capital account zero. Okey. So yang deficiency ni kita akan tolak lah dekat account capital Nazlia dengan Marina. Okay, so kita akan tolak kat sini. Kita akan tulis dia cover untuk Alia deficiency. Okay. Nazlia cover 4023. Marina cover 3017. Okay. So cuba kira untuk Nazlia dulu. Sebelah mana yang lagi banyak? Sebelah debit ke sebelah kredit? Kredit. Okay, so total dia berapa? RM589. 8920. RM58,920. Okey, so yang tak cukup berapa? Yang tak cukup berapa? Sebab kita nak cukupkan kan? Kita nak jadikan debit dan kredit sama banyak. Okey, nilai dia. So berapa yang tak cukup sebelah debit? 37,420. Okey. Okey. Okey, cuba kira Marina dulu pula. Marina sebelah mana yang lagi banyak? Kredit juga. Okey, so berapa? 43920. Okey. 43920. Okey, yang tak cukupnya banyak mana? 43920. Nanti ke ni 37.
2570. 42570 tu total debit ke? Total debit. Pak 2570 tu apa? Total debit ke total yang tak cukup sebelah debit? Okay, sekarang ni kita nak totalkan dia ni 58920. Kalau Nazila dan Marina kita nak jadikan sebelah debit dia 43920. Okay, sebab tadi you kata sebelah kredit yang banyak kan? So yang tak cukupnya adalah sebelah debit. Yang Nazlia ni saya rasa salah kira juga ni. Bukan 37420 kan? Yang tak cukup. Total tak cukup. Total tak cukup. 39553. 39553. Okey. Untuk Marina kan? 39553. Okey. Total yang tak cukup. 39. Okey. Cuba kira balik. Okey. Betul lah. 39553. Okey. Cuba kira balik yang Nazlia punya. Nazlia punya berapa? Tadi salah tadi. 37 tu salah. Tiga 397. Okey. Yang tak cukup 397. Okey, semua dapat? Okey, semua dapat Okey. So, yang ni, okey, yang kita kira yang tak cukup ni, maksudnya partnership kena bayar kepada Nazlia dengan Marina. So, kalau partnership bayar, partnership akan bayar dengan bank. Okay. So, amount yang ni kita akan masukkan dekat bank. Okay. So, kita akan tulis capital Nazlia 33397 Marina 39553. Okay. So, you akan dapat total untuk bank sebelah debit dengan sebelah kredit nilai dia kena sama. Okay, cuba kira dapat tak sama? Total dia you kena dapat sama. Berapa dapat? 93,000. Dia tak boleh ada baki. Dia tak boleh ada balance carried down. Sebab kita nak tutup dah kan account ni kan. Sebab dia dissolve. Okay, partnership ni memang dah bubar. So, account tu semua kita nak jadikan dia punya baki tu zero. Faham tak? Okay, ada soalan tak untuk soalan question 1 ni? Ada siapa lagi yang tak faham untuk question 1? Madam, Aha. saya ada soalan tapi yang untuk bahagian realization account tadilah yang mula-mula tadi. Okay. Yang profit on realization tu ambil daripada mana ya madam? Yang ni. Dia punya kan ada ratio dia tu kan? Aha. Dia ambil darab daripada apa You nak tanya ratio ni ambil mana ke ataupun figure yang kita dapat ni? Figure kita dapat ni? Ratio tu ya figure ya. Ratio ni memang question akan mention lah kat sini Question kan? bagi Question mention. So yang figure dia ni, profit dia ni adalah
yang tak cukup. Okay, bila kita kira sebelah kredit dengan sebelah debit kan. You kira debit dengan kredit, okay, total sebelah debit berapa, total sebelah kredit berapa. So yang mana total yang paling banyak? So dalam question ni yang paling banyak kita dapat sebelah kredit. So yang tak cukup Kredit, tu okay. adalah profit. Oh, okay. Kalau you dapat debit yang lagi banyak daripada kredit, means that this partnership dia dapat loss. Kena record sebelah kredit lah. Okay. Yeah. Okay, faham madam. Thank you madam. Okay, sama. Okay, lagi? Ada soalan lain sebelum kita teruskan question 2? Okay, tak ada kan? Okay, boleh. Okay, sekarang ni kita tengok question 2. Question 2 pun lebih kurang juga. Okay. So question 2 dia cakap okay, Zuan, Yuan dengan Zuan. Okay, associates. Were partnership for many years, sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Okay, this is dia punya sharing ratio. Okay, they make up the accounts to 30 June each year. Okay, the balance sheet of the partnership as at 30 June 2021 as follows. Okay, so dia akan bagi dia punya financial position lah. Okay. Okay, so sama macam tadi. Okay, all asset account kita akan masuk dalam realization. Okay, kecuali bank lah. Okay, sebab bank kita kena prepare bank account. Okay. And then liability nanti akan effect dekat kita punya bank juga. And then capital dengan current account akan kita akan masuk dalam capital account. Okay, yang ni kita akan masuk dalam bank. So on 30 September, okay, 30 September, Zuan, Yuan dengan Zuan decided to dissolve. Okay, dia nak dissolve 30 September. In the period from July to September, okay, dalam period tu, July, August, September dan tempoh 3 bulan tu, the following transactions related to the dissolution, okay, resulted, okay, the following. Okay, dalam tempoh 3 bulan tu, okay, yang ni yang berlaku. Okay, transaction number 1 sampai 11. Okay, information ni dia bagi tahu. Okay, so number 1 dia kata land and building was sold for 160. Okay, bila sold, akan melibatkan bank. Okay, fixtures and fitting disposed 4,000 akan melibatkan bank. Okay, sebab partnership tak ambil kan. Okay, bukan partnership yang take over. Okay, bukan partners yang take over that asset. Okay, and then okay, number 1, number 2, okay, number 3. Okay, Zuan agreed to take over, okay, one of the motor vehicle at value of 3,200. Okay, so yang ni akan effect account capital 1. Okay, and then the remaining motor vehicle being sold. Okay, yang baki dia jual, so akan effect dekat bank. Okay. Okay, number 4. Half of the inventory was sold for 8,000 and another half were taken over by Yuan. Okay, yang ni pun sama. Satu akan effect capital Yuan. Okay, satu lagi akan effect bank. Okay. Okay, number 5. Debtors except for debt of 1,600. Okay, will settle. Dia ada info. So, yang ni dia bagi tahulah. Debtor bayar dia punya hutang kan, kecuali 1,600 ni adalah debt. Okay. Number 6, refund of 1,200 from the prepayment was received. Okay, sebab yang ni kita ada prepayment kan, dia bayar 1,600. Okay,
So dia dapat refund daripada prepayment ni 1,200. Okay. So nanti akan effect dekat realization lah. Sebab yang ni kan dia under kategori asset kan. Under current asset ni kan. So akan effect kita punya realization account. Okay. Number 7, after some negotiation, okay, with the creditors, the partnership only paid 95% of the creditors to full settlement of its debt. Okay. So kalau kita tengok kat sini creditor, okay, partnership hutang 12,000. Okay, maknanya dia tak bayar 100% lah kan. Dia just bayar 95%. So another 5% adalah discount receive. Yang mana kita akan masuk dalam realization. Okay, kita akan masuk dalam realization account. Okay. And then number 8, professional charges. Okay, relating to the dissolution of 800 was paid. Okay, so this is the dissolution expenses. Pun kita akan masuk dalam realization account and also dalam bank. Okay. Number 9, partnership settle all the accrued expenses. Okay. Expenses, kita ada accrual kat sini kan. Okay, so dia kata partnership settle. Okay. Number 9, it was agreed that loan from yuan of 6,400. Okay. Ni loan. Dia ada loan 6,400. Should be paid to him plus the interest accrued to him since 30 June. Okay. Ada kan 8% interest. So ada accrued interest kat situ. So yang tu pun dia kena bayar kepada yuan. Okay, loan from yuan. So yang tu nanti akan effect dekat bank. Okay, dekat bank account. Sebab partnership bayar kan. Bayar hutang. Okay. And then number 11, partners current account were to be closed and any balances on them as at 30 September 2021 to be transferred to the respective capital account. So nanti kita nak kena kira lah. Okay, berapa yang tak cukup. Yang ni tak ada, question tu ni tak ada yang partners yang bankrupt. Okay, tak ada partners yang bankrupt. Yang question 1 tadi ada partners bankrupt, so ada partners kena cover. Okay, kena cover dia punya hutang. So this question tu tak ada. Okay, just kira macam biasa je lah. Maknanya kita tak guna Gardner versus Murray rule tu nak kira berapa other partners kena cover untuk partners yang bankrupt tu. Okay, so yang ni lagi simple lah. Okay, compared to question 1. Okay. So, kita nak kena prepare realization account, partners capital account and also bank account. Okay, so kita buat dulu realization account. Okay. Sama macam tadi juga. Okay, kita masukkan semua asset. Okay, asset, partnership asset sebelah debit. Okay, so kita ada land and building. Okay, land and building 124,000. Okay, lepas tu kita ada fixtures and fitting. Fixtures and fitting 9,600. Okay, kita ambil nilai yang kat sebelah sini. Kita ada motor vehicle 12,000. Okay, lepas tu kita ada inventory. Okay, semua aset kita masuk sebelah debit. Okay, nilai aset yang asal 18,400. Okay, lepas tu debtors 32,800. Okay, lepas tu kita ada prepayment. Prepayment 1,600 kan? Okay, 1,600. Lepas tu, okay, lepas tu bank. Bank tak perlu lah kan? Sebab bank nanti kita nak buka account bank. Okay. Okay, so dah bisa masuk semua. Kita tengok additional information ni lah. Apa yang berlaku during that dissolution. Okay, number 1. Tadi kita kata land and building was sold. 160,000. Okay, so akan effect kita punya bank.
Okay, land and building. 160,000. Okay. Lepas tu features and fitting. Silap tak tulis bank. Okay, features and fitting. Sebab apa nak kena tulis bank, capital, sebab apa senang. Nanti you tahu you nak transfer tu masuk account bank ke masuk account capital. Okay. Kalau you just tulis je land and building, features and fitting tanpa tulis kat depan ni, nanti you akan confuse. Nak masuk rumah tu kat mana? Dekat account bank ke dekat account capital? Okay, so kita kena tulis. Senang. Okay, features and fitting 4,000. Okay, 4,000. Okay, 1, 2 dah. Okay, yang ketiga, motor vehicle. Okay, motor vehicle ada jual juga kan? Okay, bank. Motor vehicle dia jual. Motor vehicle berapa dia jual? You want ambil 3,000. Berapa baki? Capital. Siapa ambil? One. Motor vehicle. 3,200. Motor vehicle. 12,000. Remaining motor vehicle been sold at 8,000. Okay. Boleh tak ni? Nampak? Boleh, madam. Boleh. And then number 4, half of the inventory sold 8,000. Okay, so inventory jual. Okay, akan effect bank lah. Okay, bank inventory jual 8,000. Okay. Lepas tu dia kata separuh lagi taken over by Yuan at 6,400. So akan effect capital Yuan inventory. Okay, 6,400. Okay, lagi. Number 4 settle. Number 5, debtors. Okay, settle dia dah. Okay. So debtors, in effect kita punya bank lah kan. Okay. Bank, debtors. Okay, berapa? Debtors berapa? Berapa debtors? Tulis berapa ni? RM31,200. 31,200. 31,200. Okay. Untuk debtors, okay, yang tadi kita tengok yang tadi, debtors kita tadi, yang tadi tak ada ni soalan tadi ada tak? Tadi, soalan tadi tak ada provision for doubtful debt kan? Okay, soalan tadi tak ada provision for doubtful debt. Okay, so untuk debtors, okay, bila tolak provision for doubtful debt jadi 32,800. So kita masukkan yang net. Okay, dekat realization account sebelah debit kita ambil yang net amount kan. 32,800. Okay, tapi bila yang kita terima sebab yang ni provision kan. Peruntukan yang partnership tu buat. Okay, tapi nilai asal yang partnership terima adalah
Okay, kita akan ambil nilai asal ni. Okay, tolak dengan bad debt 1,600. Faham tak maksud saya? 33,600, okay, nilai asal tolak 1,600. Boleh? Jadi 32,000. Sebab yang ni adalah provision, peruntukan. Okay, kalau kita business tu berterusan, yes, kita akan ada provision. Kita akan buat provision for that. Kita assume yang debtor tu tak bayar berapa. Okay, tapi bila kita dissolve, kita dah tahu dah yang debtor yang tak mampu bayar, yang memang takkan kita tak boleh nak kutip hutang daripada dia adalah 1,600. Okay, so 1,600 ni yang akan kita tolak daripada total debtors kita. Boleh Jadi 33,600 tolak 1,600, so kita hanya terima 32,000. Okay, partnership ni akan terima daripada debtors 32,000. Okay. And then number 6, refund of 1,200 from the prepayment were received. Okay, so kita terima refund. Okay, so kita akan tulislah kat sini. Nanti akan effect kita punya bank lah. Okay. $1,200. Okay, boleh Okay, number 7, after some negotiation ni, partnership paid, okay, 90% of creditor. Okay, so creditor ni nanti yang number 7, nanti kita akan record dalam satu dekat bank, okay. Tapi yang discount dia ni, 5% discount ni, yang tu kita akan record dekat realization account. Okay, cuba kira berapa discount receive. Discount receive, okay, berapa dia dapat? $600. Okay, boleh semua dapat 600. 5% from total creditors. Okay. And then number 8. Okay, number 8 adalah resolution expenses. Okay, so kita akan masuk. Okay, kat sini resolution expenses. Okay, nak senang kita tulis juga bank lah. Okay, sebab nanti bank akan bayar kan. Resolution expenses 800. Okay. Lepas tu partnership settle all accrued expenses. Okay, yang ni kita akan effect dekat bank. Okay. Okay, lagi satu okay, loan from Yuan. Dia pun bayar, partnership pun bayar. Okay, kepada Yuan ni plus interest accrued. Okay, so kita nak kena kira dulu interest accrued. Okay. Accrued interest ni kita nak kena masukkan dalam realization account. Sebab apa? Sebab nanti akan effect kita punya profit and loss from this dissolution. Okay. So, interest dia 8%. Okay, interest from loan adalah 8%. Okay, cuba you kira. 8% from 6,400. Okay, berapa dia punya interest? Okay, setahun interest 8% times dengan 6,400. Since 30 June. Since 30 June, tak apa, nanti kita akan ambil kira. Kena ambil kira lah yang tu. Since 30 June tu, nanti akan ambil kira. Saya nak tahu total setahun dulu berapa. Ke you kira dapat berapa, Alisha? Ke ada yang kira accrued interest berapa? Dia dapat berapa accrued interest? $512, okay.
85 kali ikut bulan. Okay. So you kira okay, pula. Okay, so total dia 512 setahun kan? Okay, 512 setahun. Tapi dia kata kat sini maknanya kena bayar interest accrued kepada Yuan ni sejak bermula 30 Jun kan? Okay, so kalau you tengok dalam ni information ni, sebab kita kata dia kata kat sini all this transaction happen from the period of July to September. Okay, that's why kita kena ambil kira 512 times dengan, yang ni untuk setahun kan? Julai, Ogos, September, 3 bulan kan? So 3 divided by 12. So this is the accrued interest. Okay, since 30 Jun, maknanya start 1 Julai lah yang tak bayar interest kepada Yuan ni. Okay, sebab dia dissolve September kan? Okay, dia dissolve this partnership September to 2021. Okay, so accrued interest berapa you dapat? $512 times dengan 3 bulan yang tak bayar interest kepada Yuan. $128. Okay, so nanti akan effect kita punya bank lah. Okay, bank accrued interest $128. Okay, okay. Lepas tu, okay, yang ni melibatkan kita punya capital account lah. Mana dapat 8%? 8% ni kat sini. Dalam you punya statement of financial position ni, dekat loan from Yuan ni, dia dah mention dah 8% interest per annum. Okay, 8% setahun. Boleh? Tidak betul? Okay. So dapat okay. So tak ada dah. Okay, information semua dah ambil kira. Okay, cuba total up sebelah debit dengan credit realization account. You dapat profit ke you dapat loss? Okay, cuba kira. Sebelah mana yang paling banyak? Sebelah debit ke sebelah kredit? Kalau sebelah kredit yang paling banyak, maknanya kita dapat profit. Kalau sebelah debit yang paling banyak, kita dapat loss. Okay, loss on realization. Okay, so for this partnership, kita dapat profit ke loss. Profit. Okay, so total berapa? Total sebelah kredit berapa? Okay, dapat profit kan? Okay, so maknanya kita dapat sebelah sini lah. Profit on realization kan? Okay. So total dia berapa? Total sebelah kredit. 223,400. Okay. Dapat 23,400. Cuba kira profit on realization for each partner, okay?
yuan, so on. Okey, dia punya sharing ratio 3:2:1 kan? Okey. 3/6, 2/6, 1/6. Okey, so berapa dapat profit? Okey, berapa dapat? Dah kira dah? Yuan, okey, 12036. Okey, dapat 12036. Okey, yuan 8024. Okey. Yuan 4012. Okey. So semua dapat sama? Okey, jawapan dia ni. Okey, so nanti profit on realization kita akan masukkan dalam capital account. Okey. So kita prepare. Okey, kita prepare dua lah sekaligus. Okey, kita prepare pen account ni. Buat tu ni. Cukup. Alah, saya ingat. Tak apa Okey, so yang ni capital account. Okey, kita nak prepare capital account. One. Okay. Silap. Okay, so untuk capital account kita akan ambil baki yang ni lah kan. Okay, this baki dengan current account ni. So, dua-dua account ni baki dia adalah baki kredit sebab tak ada dalam bracket kan. Okay, so kita masukkan balance brought down. Yang ni 72,000. Okay, 44,000. Lagi pun 44,000. Okay. Lepas tu current account. Okay, current account 19,200, 8,000 dengan 6,400. Okay, lepas tu kita masukkan profit on realization. Okay, masuk teruslah kat sini. Okay, profit on realization.
Okay, 120 36 8024 4012. Okey. Lepas tu kita transfer from realization yang berkait dengan capital. Okey, so kita ada yang ni satu. Capital yuan motor vehicle. Okey, realization. Realization motor vehicle X kan? Okey. Yuan 3,200. Okey, boleh Capital yuan. Okey, dia ambil inventory. Okay, realization inventory yuan 6,400. Okey. Lepas tu, okey, yang ni bank-bank. Okey, tak ada dah. Tak ada dah, yang tu je. Okey. Lepas tu untuk bank account, okey, bank account kita punya baki bank. Okey. Ini kan balance 16,000. Tak ada bracket kan? Dia duduk bawah current asset. Means that dia punya balance adalah debit balance. Okey, so kita masukkan balance brought down sebelah debit 16,000. Okey. So apa lagi yang berkait dengan bank? Okey, tengok dekat realization account. Okey, yang ni bank. Land and building. Okey. So bank receive land and building. You tulislah realization, saya tulis singkatan je tak muat. Okay, realization, land and building 16,000 juga. Okay, 16,000, 160,000 lah. Okay, 160,000. Lepas tu, yang ni features and fitting. Okay, realization, features and fitting 4,000. Okay, semua yang berkait dengan bank-bank ni semua kita masuk kat sini Realization, motor vehicle 8,000. Okay, lepas tu ada lagi inventory. Inventory. Okay, 8,000. Lepas tu debtors. Okay, realization, debtors 32,000. Okay. Lepas tu bank prepayment. Realization, prepayment 1,200. Okay. Lepas tu kita ada yang ni resolution expenses. Okay, realization, resolution expenses 800. Lepas tu kita ada interest ni kan? Okay. Okay, kita kata kat sini maknanya yang ni you memang nak kena refer balik lah you punya soalan. Okay, sebab creditor ni kan kita tak record dalam realization account kan. So you kena ingat lah. Okay, sebab kita nak tutup semua account yang ada dalam kita punya statement of financial position ni. So nak kena yang mana yang kita tak settle lagi tu you nak kena tick sikit lah. Okay, so macam yang ni creditor kan. Okay, creditor tadi kita dah ambil kira yang discount receive. Okay, so yang creditor bayarnya berapa? Okay, total creditor bayar berapa? Okay, 12,000. Tolak discount receive 600. Okay, so yang kita bayar dekat creditor berapa? Berapa kita bayar dekat creditor? Cuba kira. Kita bayar dekat creditor berapa? Okay, 11,400. Okay. 11,400. Okay. Kita tolak discount receive tu. Okay, yang ni settle. Lepas tu yang kita tak record lagi. Okay, yang ni dah tadi. Yang ni dah. Partnership settle all accrued expenses. Okay, accrued expenses. Accrued expenses. Mana? Accrual ni 2,400. So, kita bayar juga kan yang accruals 2,400. Okay, so settle. Yang ni dah record, yang ni dah record. Okay. Okay, settle nombor 9. Nombor 10. Nombor 10 kita bayar loan. Okay, loan yuan ni kita bayar. Okay, so loan yuan berapa? 6,400 plus accrued interest.
Okay, accrued interest kan dalam realization account tadi kan? Ada kan bank ke accrued interest 128. Okay, campur sekali dengan loan daripada Yuan ni. Jadi loan dia berapa? 6,400 plus 128. Okay, so you dapat loan berapa? RM6,528. Okay. Okay. Okay, cuba kita tak settlekan lagi account bank tu kan? Okay, kita settlekan account capital dulu lah. Okay, settlekan account capital, total up. Okay, kita dapat baki sebelah mana? Okay, mestilah sebelah kredit banyak kan? Sebelah debit tak ada apa pun, ada dua tu je. Okay, so you akan dapat baki sebelah kredit je. Semua untuk Zuan, Yuan dengan Zuan. Okay, cuba kira total dia berapa. Sebab yang ni tak ada yang bankrupt kan. Okay, so just boleh tolak terus je lah. Maknanya nanti yang tak cukup ni adalah bank. Bank yang akan bayar. Okay, so bila yang kat sini sebelah debit, dekat bank nanti duduk sebelah kredit lah. Okay, capital. Cuba kira. So, you dapat 103,236 untuk Yuan. Okay. Lagi? 103, 236. 60024. Okay, 60024.
54412. Okey. 54412. Okey. So yang tak cukupnya, yang partnership kena bayar balik kepada Yuan, kepada Zuan, Yuan dengan Zuan ni berapa? Okey, cuba kira. Sebab you dah tahu kan total sebelah kredit kan? 03, 236, 600, 24, 544, 1. Okey, so bank berapa? 100,036. Okey. 00,036. Okey. Lima tiga enam dua empat. Okey. Zuan samalah kan sebab sebelah ni tak ada langsung apa-apa kan. So nak kena bayar semualah dekat Zuan kan. 54412. Okey. So this bank kita transfer masuk. Okey, daripada capital ni transfer masuk dekat bank account. Okey, sebelah kredit. Okey. So we masuk 100 kosong. Okey, cuba total up. Sama tak dapat? Sebelah debit dengan kredit bank. 3, 6, 24, 5, 4, 4, 1, 2. Dapat 229,200. Okey. Okey. Ada soalan? Madam, Ya. nak tanya. Okey. Kiranya yang balance capital tu kena masuk dalam bank account Ya. Sebab kita maknanya partnership tu kena bayar balik dekat partners tu. Lebihan capital dia tu berapa. Okay. Okay. Thank you, Madam. Okey. Okey, ada soalan lain? Okey, nanti saya bagi you another 2 questions. Okey, yang tu kita discuss esok. Okey, tapi saya nak you buat dululah. Okey, you buat dulu and then volunteer submit to me jawapan tu. So esok kita discuss. Rasanya tak ada masalah, dah faham dah hari ni kan? Macam mana cara nak buat tu. Okey. So esok saya nak start kelas pukul 9 boleh? Boleh. Kelas, sebab pukul 9 saya tak ada kelas kan? Sepatutnya ada kelas. Sebab kalau jadual asal dia kelas saya juga pukul 9 tu yang tutorial tu kan yang saya tukar hari kepada hari ni. Okay, esok kita start kelas pukul 9. Okay, still lagi combine sebab 2 soalan tu tak sempat nak discuss untuk 1 jam je. Okay, kita combine je lah. Nanti saya bagi dekat, saya letak dekat group lah. Tutorial untuk 2 soalan lagi for resolution. Okay, tak ada soalan dah? Nak tanya pasal resolution ni? Okay, kalau tak ada. Okay, kalau tak ada, saya stop kat sini dulu. Kita jumpa esok lah untuk discuss another 2 question for resolution. And after break, saya tak masuk dah partnership. Okay, after break kita akan masuk topik baru lah. And then make sure you study jugalah walaupun cuti raya kan. Make sure you study juga untuk your midterm test nanti. Okay, so that's all. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, Madam.